لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا فهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وصدقنا وأنها من ملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك رب اشرح لنا صدرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang yang ke-351 an yatakhayyara ar-radda ala man amamahu in kana qubalatahu ar-raddu bil ula afdalu. Sunat bahawa terpilih oleh seorang makmum ar-radda akan jawab salam ala man di atas mereka amamahu di depannya. In kana qubalatahu, jikalau adalah mereka di depan tu berkebetulan dengannya. 352 ar-raddu bil ula, jawab dengan salam yang pertama. Jawab salam dengan salam yang pertama itu afdalu, itu yang terlebih afdal. Jadi sekiranya kita duduk saf yang sebelah belakang, maknanya bukan saf yang pertama. Sekiranya kalau kita makmum, kita duduk pada saf yang bukan saf yang pertama. Saf yang kedua, artinya lain-lain lagi. Sekiranya ada mereka yang sebelah depan bagi kita. Sekiranya kita duduk di dalam saf, ada mereka yang ada berkebetulan dengan depan kita, maka disunat juga kita jawab salam dia. Maka di situ dia katanya diberi pilih untuk kita nak jawab salam dia, untuk nak niat jawab salam dia tu dengan salam yang pertama pun boleh, dengan salam yang kedua pun boleh. Tetapi kalau kita pilih niat jawab salam dia tu dengan salam kita yang pertama tu, itu lebih afdal. Ini lain daripada masalah makmum jawab salam imam, jawab salam mereka yang sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Ini masalah jawab salam yang mereka yang duduk di saf depan kita, lagi pulanya berbetulan dengan muka kita, duduk betul-betul dengan kita sebelah balik kiblat. Maka di situ aulanya kita niatkan jawab salam dia juga dengan salam kita yang pertama. Tetapi asal sunatnya boleh kita beri niat jawab salam dia tu dengan salam pertama atau dengan salam yang kedua. Tetapi yang lebih afdal ialah kita pilih dengan salam yang pertama untuk niat jadi jawab salam dia. Itulah maksudnya 351 dan 352. Tapi nak jawab tak nak jawab tu, niat jawab tu kita bina di atas kaedah yang sebut semalamnya, ialah nak jawab salam mesti terdulu oleh beri salam. Itulah punca dia. 353
an yuqbilal imamu biwajhihi 'alal ma'mumi, bahawa menghadap oleh makmum, oleh imam biwajhihi dengan mukanya, muka imam 'alal ma'mumina, di atas para makmum. Jadi disunatkan bagi imam tu berpaling dengan mukanya selepas pada beri salam. Selepas pada beri salam, disunatkan bagi orang yang jadi imam, sunatkan bagi imam tu menghadap dengan mukanya kepada makmum-makmum. 354, an yaj'alal mihraba an yasarih. Sunat bahawa menjadilah ia akan mihrab, jenis mihrab yang ada sebelah balik kiblat. An yasarihi, jihad kirinya, wa yaminahu, dan sebelah kanannya, ilal makmum, kepada makmum. Itu sebagai dua pilihan. Kalau mengikut 353 tu, jadi imam tu selepas pada dia beri salam, dia menghadap kepada makmum belakang kepada kiblat. Menghadap kepada makmum membelakang kepada kiblat atau membelakang kepada mihrab. Tetapi 354 maknanya dia tidak belakang kepada kiblat. Bahkan dia bagi kiri kepada kiblat, kanan dianya menghadap kepada makmum. Jadi maknanya 354 tu imam tidak berpaling betul-betul kepada makmum tu, tidak. Bahkan bagi kanan kepada makmum, bagi kiri kepada mihrab atau kiblat. Jadi nak 353, 354 tu adalah dua kelakuan. Maka yang afdalnya sebagaimana disebut oleh dalam kitab majmu'nya ialah bagi kanan kepada makmum, kiri sebelah balik kiblat. Itu yang afdal. Jadi maknanya jadi sebelah kanan imam tu, jadi dia tak bagi belakang kepada kiblat dah, hanya kiri dia tu menghadap kiblat. Sebelah kanan dia tu menghadap kepada makmum. Itu lebih afdal. Jadi selepas pada imam beri salam, maka disunatkan bagi imam menghadap dengan mukanya dan dadanya kepada jihad makmum dan membelakang kepada kiblat. Itu satu caranya. Dan cara yang keduanya, ini yang lebih afdal, ialah bagi kanan kepada sebelah kanan menghadap kepada makmum, sebelah kiri menghadap kepada kiblat. Itulah yang afdalnya. Seterusnya, an yamsaha jabhatahu ba'da faraghihi minat taslimi. An yamsaha, bahawa sapuh ia, jabhatahu, akan dahinya, sapuhkan dahinya turun sampai ke dagu. Ba'da faraghihi, kama daripada selesainya seorang, minat taslim, daripada beri salam. Jadi salam yang kedua. Jadi selepas pada kita salam, beri salam dua kali, paling kanan, paling ke kiri, maka kita betulkan muka kita kepada kiblat, kemudian sapuhkan mulai daripada dahi turun ke bawah. Itu setengah daripada perkara yang disunat. Tetapi memanglah masalah ini tu ada khilaf. Setengah kata sunat, setengah katanya tak sunat. Tapi kita amalkan di atas kaum yang mengatakan sunat. Sunat bersapuh muka selepas pada dua salam. Seterusnya, an yakunal mas'u biyadihi al-yumna. Bahawa adalah sapuh tadi tu, sapuh muka tu dengan guna tangan kanan.
Kita guna tangan kanan untuk sapuhkan muka. Dan di situ ada bacaan dia. Ketika kita sapuhkan muka kita tu ada baca doa dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma adhhab anni al-hamma wal hazana. Ada setengah tu dia ambil sekadar ni saja. Ketika sapu muka tu baca Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazana. Allahumma adhhib, Allahumma ya Allah, adhhib hendak menghilang oleh kamu anni daripada kami al-hamma wal hazana. Dua-dua tu mana sama, maknanya duka cita. Artinya baca asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazana. Itu doa yang dibaca ketika kita sapu muka. Sambilan sapu, sambilan baca. Sambilan sapu, sambilan baca. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Setengah-setengah tu dia tak baca asyhadu. Dia ambil pada Allahumma adhhib anni al hamma wal hazana. Itulah doa yang dibaca ketika kita sapu muka. Seterusnya ad-du'a'u wadh-dhikru 'aqibas salati. Setengah daripada sunat yang bersangkutan dengan sembahyang, walaupun ini dah selesai daripada sembahyang. Jadi sunat-sunat yang kita buat masa kita ada di dalam solat itu dah habis. Maka di sini dia katanya selepas pada kita beri salam, maka disunatkan ada berdoa dan disunatkan ada berzikir kemudian daripada sembahyang. Jadi tak naklah katanya selepas pada beri salam tu terus bangkit, itu tak nak. Nak ambil yang sunatnya, setengah daripada sunat yang bersangkutan dengan sembahyang, sebab kita sebagaimana maklum daripada awal kitab, maksud dengan kata sunat-sunat sembahyang ini ialah sunat-sunat yang bersangkutan dengan sembahyang. Walaupun sunat itu dikerjakan sebelum sembahyang seperti azan dan qomat dan usalli, dan juga sunat-sunat yang dikerjakan di dalam diri sembahyang, dan juga sunat-sunat yang dikerjakan apabila kita selepas pada beri salam. Maka apabila sudah kita beri salam, selepas pada kita beri salam, disunatkan ada doa, ada berdoa, disunatkan ada berzikir. Itulah maksudnya. Tapi apa dia doa, apa dia zikir, itu cerita lain pula. Apa dia doa yang kita hendak berdoa selepas pada solat, apa dia zikir yang kita hendak zikir selepas pada solat, itu lain cerita. Tetapi di sini maksudnya disunatkan ada doa dan ada berdoa dan ada berzikir kemudian daripada solat. Itulah maksudnya. 358 an yakuna muttasilan bisalamil faraidi. Disunatkan bahawa adalah doa dan zikir itu muttasilan, bersambungan, berhubung, yakni bersambungan bisalamil faraidi, dengan salam sembahyang fardu. Jadi maksudnya sunatnya selepas pada kita beri salam tu terus kita berdoa atau terus kita berzikir. Direct. Jangan kata sudah beri salam tu kita pergi ke lain dulu ke, buat benda lain dulu ke, kemudian barulah kita baca doa, kita berzikir. Itu tak kena dengan cara.
Jadi selepas pada kita beri salam tu, terus kita berzikir, terus kita berdoa. Kalau nak berzikir saja pun, artinya kalau nak berdoa saja pun, atau nak berdoa juga, nak berzikir juganya, maka mestilah kena berterusan selepas pada beri salam direct. Bersambungan dengan beri salam. Selepas pada Assalamualaikum warahmatullahi, selepas pada kita baca doa, selepas pada kita sapu muka, maka pihak bagi imam tu dia berpaling kepada jihad yang disebut tadi, maka terus sambung terus masuk dalam zikir. Habis zikir tu, selepas tu berdoa. 359 an yakuna ad-du'a bid-da'watil ma'surati al-ma'surati anhu sallallahu alaihi wasallam. Sunat yang ke-359, doa yang kita berdoa itu mesti didoa dengan doa-doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yakuna ad-du'a'u, bahwa adalah doa yang kita akan baca selepas pada salat itu, berdoa itu bid-da'watil ma'surati, dengan beberapa doa-doa yang didatangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya afdalnya kita berdoa dengan perkataan doa, dengan bacaan doa yang dinakal, yang didatang, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih afdal daripada doa yang kita berdoa dengan susunan kita. Jadi perkataan ayat doanya itu cerminnya, afdalnya kita ambil daripada Nabi. Tetapi hasil maksudnya kita berdoa dengan mana-mana doa, walaupun doa yang kita susunan sendiri, perkataan dia sekalipun dah hasil. Walaupun doa tu kita doa dengan mana-mana bahasa sekalipun, dah hasil maksud. Katanya sunat kita berdoa selepas pada kita salat. Tetapi kalau kita guna doa yang maksud daripada Nabi, maka itu lebih afdal. Ini doa, apabila kita berdoa dengan doa maksud itu lebih afdal daripada semata-mata doa. Doa yang disusun, dikarang oleh ulama ke, atau doa yang kita buat sendiri ke, buat ayat sendiri ke, maka doa yang maksud itu lebih afdal. Tak kira doa bila-bila sekalipun, selepas solat atau di mana masa sekalipun. Doa maksud lebih afdal daripada doa yang tidak maksud. 360 at-tartibu fi ikhtiyari du'a bi an yuqaddima ma ma'nahu al-ajallu summa al-asahhu summa al-aktsaru riwayatan. Di sini ini terpulang kepada orang yang buat pungutan doa-doa yang maksur yang ada sebut dalam kitab-kitab hadis. Sebab doa yang maksur ambil daripada mana? Ambil daripada kitab-kitab hadis. Banyaklah kitab-kitab hadis yang menyebutkan doa-doa yang dinakal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya kalau kita mampu untuk nak ambilkan doa daripada kitab-kitab hadis yang mana menyebutkan hadis doa-doa Nabi itu, sekiranya kalau kita ada kemampuan, boleh rujuk kepada tempat asalnya, yang mana tempat itu disebutkan doa-doa, seperti kita rujuk kepada Sahih Bukhari dan Muslim dan sebagainya, dan seperti kita rujuk kepada kitab Azkar Imam Nawawi. Sekiranya kita ada kemampuan, maka sunat kita memilihkan untuk jadi susunan doa kita. Dia katanya at-tartibu, bertertib, fi ikhtiyari du'ai, pada memilihkan doa. Bi an yuqaddima, dengan bahawa mendahululah ia ma ma'nahu, akan barang, akan doa yang makna doa itu ajallu.
makna doa itu ajallu yang lebih nyata. Summal asahu, kemudian yang terlebih sahih. Summal aksaru, kemudian yang lebih banyak riwayatan, nisbah riwayatan doa itu. Ini terpulang kepada orang yang ada kemampuan lah, boleh tahu yang mana yang ajal, yang mana yang asah, yang mana yang aksar. Tetapi kalau kita tak mampunya begitu, maka kita ambil lah sekadar kitab buku-buku yang menyebutkan hadis maksur, kita ambil lah. Sebab kita tak tahu mana yang ajal, mana yang lebih jelas, mana yang lebih asah, mana yang lebih banyak riwayat. Itu terpulang kepada ahli hadis, orang yang pandai ilmu hadis, orang yang pernah belajar ilmu hadis, dia tahulah. Jadi sekiranya kalau kita ada kemampuan, maka doa yang kita akan dipilih sebut baca selepas pada sembahyang itu, jadi pertama kalinya kita ambil doa yang ajal. Habis itu pula kita sambungkan pula dengan doa yang asah. Dan disambungkan dengan doa yang aksar riwayah, doa yang banyak riwayat. Jadi ini terpulang kepada mereka yang mampu rujuk kepada kitab-kitab. Sekiranya kalau kita ada kemampuan dah, kita pertama kali kita dahulukan, utamakan doa yang makna dia tu nyata, dan yang keduanya kita ambilkan doa yang sahih riwayatnya, dan seterusnya kita ambil doa yang banyak orang-orang meriwayatkan doa itu, yang riwayat daripada Nabi. Itulah maksud katanya bertertib. Seterusnya 361 al-i'tina'u bid-da'awatin nabawiyyati wal muhafazati 'alaiha. Al-i'tina'u ma'amati bid-da'awatin nabawiyyati, dengan doa-doa yang didatang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diriwayat daripada Nabi, yang didatang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhafazatu, dan mengekali alaiha, di atasnya, di atas doa-doa yang didatang daripada Nabi. Ini satu sunat. Jadi maksudnya setiap kali kita nak berdoa, maka sepatutnya kita gunakan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang datang daripada Nabi itu terlebih afdal. Maka banyaklah jadi wirid zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak. Setengah daripadanya mengucap istighfar, astagfirullahalazim. Tujuan kita mengucap istighfar selepas pada solat tu, kita nak minta ampun. Selepas pada kita solat, selepas pada kita beri salam, kita istighfar. Tujuan kita istighfarnya ialah kita minta ampun daripada Allah Ta'ala di atas kesalahan kita yang mana kita kurang sempurna sembahyang. Boleh jadi sembahyang kita tu ada kekurangan, maka kita istighfar. Itu kalau orang tanya kenapa kita istighfar selepas pada salat. Maka tujuan kita beristighfar selepas pada salat itu tujuannya nak minta ampun daripada Allah, nak minta maaf daripada Allah di atas tidak sempurna sembahyang kita, di atas kekurangan sembahyang kita. Dan setengah padanya kita Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu pun zikir yang dibaca, yang dinakal daripada, yang didatang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, hingga akhirnya. Sampai ke wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu pun ya juga. Dan setengah daripadanya tasbih, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jadi tasbihnya 33 kali,
tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Maka jumlah semuanya 99. Maka nak bagi cukup 100 juga. Nak bagi cukup 100-nya, kita tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kalau kita tak nak baca la ilaha illallah tu, kalau kita bertasbih, kita tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir tu kalau kita tak nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kita takbir 34 kali. Supaya sempurna oleh 100 bilangan. Kalau kita tak nak baca yang lain lah. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Kalau kita tak nak baca la ilaha illallah wahdah. Tetapi kalau kita nak baca la ilaha illallah, maka tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Kemudian la ilaha illallah. Jadi cara di situnya, kalau kita selepas pada tasbih, takbir, tahmid dan takbir tak nak baca zikir lain dah, maka takbir tu bagi jadi 34. Tetapi kalau kita nak baca la ilaha illallah, maka semuanya 33. Jadi 99, kemudian kita mengucap la ilaha illallah sahaja pun memadai untuk nak genapkan 100. Untuk nak sempurnakan bilangan 100. Jadi tasbihnya 33, tahmid 33, takbir 33. Kemudian tambah la ilaha illallah sahaja. Untuk nak 100, nak cukupkan 100. Artinya nak bagi sempurna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhirnya. Jadi tujuannya nak bagi genapkan, nak bagi sempurna bilangannya 100. Banyaklah doa-doa, zikir-zikir yang maksur. Kita pulanglah kepada kitab-kitab tempat asal seperti kitab azkar. Dan sekarang pun ada kemudahan, banyak daripada ulama kita ada susunkan doa-doa dan zikir yang dibaca selepas pada salat. Seterusnya 362, an yakula akibat du'ai wa kulli du'ain Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Katanya an yakula, disunatkan bahawa kata ia akibat doa, selepas pada doa. Wa kulli du'ain, dan kemudian daripada tiap-tiap doa, tak kira doa selepas sembahyang ke doa mana-mana sekalipun, disunat kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi di situ kita baca. Nah, kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selepas pada kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa selepas pada sembahyang, biasanya kita baca doa, doa penutupnya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah. Biasanya dalam doanya, penutup doa kitanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi belum pada nak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah tu, kita ada baca Rabbana taqabbal minna. Bukan maksud katanya kita baca Rabbana taqabbal minna itu selepas pada
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Rabbana taqabbal minna. Itu bukan maksud gitu. Jadi maknanya kita baca belum pada Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya comel selepas pada Rabbana atina fid dunya hasanah, belum pada wasallallahu. Belum pada berselawat. Sebab doa ni nak syarat bagi nak istijab doanya, setengah daripada syarat nak terimakan doa didului oleh bismillah, oleh sebut bismillah, dan diikuti dengan puji dan diikuti dengan selawat. Itu pembukaan dianya. Bismillah, alhamdulillah dan selawat. Kemudian perkataan doa. Perkataan doa itu doalah, doa yang kita kata sendiri ke, kita ambil pada ulama ke, artinya yang afdalnya maksud daripada Nabi. Maka kita sebutkan doa, sebutkan doa, sebutkan doa, maka akhir sekalinya belum pada kita nak selawat tu, kita katalah Rabbana taqabbal minna. Maka penutup doanya ialah selawat dan puji pula. Jadi maknanya doa, jadi mana pertama doa mesti dimulai dengan bismillah, dengan dengan puji pada Allah, ialah alhamdulillah, dan selawat kepada Nabi. Dan apabila kita nak sudahnya, maka disudahi dengan selawat dan puji. Disudahi dengan selawat dan puji. Itu syarat-syarat nak diterimakan doa. Tetapi yang biasanya kalau dituliskan doa, maka dia tulis perkataan doa saja. Apabila kita minta mana-mana ustaz ke masalah siapa-siapa saja tuliskan doa, maka biasanya dia tulis perkataan doa sajalah. Contohnya dia tulis Rabbana atina fid dunya hasanah, itu perkataan doa. Maka apabila kita nak berdoa, jangan kita baca yang tu saja. Jadi mesti kita mulai dengan bismillah dan alhamdulillah dan selawat. Kemudian sudahnya selawat dan puji kepada Allah. Itulah cara dianya. Tetapi kalau kita tengok orang tulisnya, dia tulis begitulah. Nak doa mana, dia tulis bentuk doa saja. Jadi mukaddimah dia, pembukaan dia, penutup dia, dia tak tulis. Itu kita perlu pada tambah sendiri. Seterusnya 363 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca yang ni juga pada akhir doa kita. Jadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ini selepas pada wasallallahu. Jadi selepas pada Rabbana atina fid dunya hasanah, kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian wassallallahu ala sayidina Muhammad, itu selawat. Tapi selawat ini bacalah mana-mana selawat sekalipun. Kemudian selepas pada kita berselawat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutup doanya. Tapi dia katanya salasan diulangi 3 kali. Itu yang mananya diulangi 3 kali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, diulangi 3 kali, itu yang afdal. Itu yang afdal. Tetapi yang sekurang-kurangnya 1 kali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, sekurang-kurangnya 1 kali. Tetapi kalau kita dah baca 1 kali ditambah yang kedua, maka sunat bagi genapkan 3, cukupkan 3. Itulah. Seterusnya
yusannu an yakula ba'dal witri subhanal malikil qudusi salasan 3 kali. Yusannu disunatkan an yakula bahawa baca ia ba'dal witri kemudian daripada solat witir. Tak kira solat witir pada Ramadan ke ataunya pada lain daripada bulan Ramadan. Disunatkan dibaca selepas pada solat witir subhanal malikil quddus salasan yakni 3 kali. Ulang subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus 3 kali kita ulang. Inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Itu kita baca doa itu. Jadi maknanya subhanal malikil quddus kita ulang 3 kali. Apabila cukup 3 kali sambung dengan inni a'udzu biridhaka min sakhatika hingga akhirnya. Kemudian katanya wasiwaku ba'dahu. Wasiwaku ba'dahu afdalu. Dan bersugi kemudian daripada salat witir afdalu terlebih afdal. Kita bersugi kemudian daripada salat witir itu afdal. Itu lebih afdal. Jadi maksudnya disunatkan dia bersugi ni setiap kali kita nak solat tu adalah sunat. Adalah satu sunat di situ. Setiap kali kita nak mulai solat maka disunatkan kita bersugi. Tetapi selepas pada sembahyang sunat witir sunatkan diadakan bersugi juga. Lagi pulanya itu yang afdal. Kemudian masalah bersugi ini maknanya menyucikan gigi, menyucikan mulut. Tetapi dengan gunalah mana-mana alat sekalipun. Kita gunalah mana-mana alat sekalipun untuk kita bersugi itu maka dah hasil dah pahala bersugi. Kita gunalah mana-mana alat sekalipun sehingga alat setengah katanya kita guna kain, kita balut-balut kain kat jari, kita gosok. Maka dah hasil. Lepas tu nak guna alat-alat sekarangnya, alat-alat yang ada dijual sekarang itu bolehlah. Tetapi bersugi yang afdalnya ialah bersugi dengan kayu sugi. Kayu sugi yang ada jual tu. Itu yang afdal. Sebab khasiat kayu tu ada khasiat dia pula. Boleh mencerahkan mata. Setengah daripadanya. Itu masalah bersugi. Dan seterusnya 365 yusannu ta'khirul witri ila akhiril laili. Disunatkan takhirkan witir pada akhir malam. Disunatkan takhir kita tangguhkan akan solat witir itu kemudian daripada pada hujung malam. Ini sekiranya kalau kita nak ada sembahyang lagi belum pada subuh, selepas pada kita bangkit tidur belum pada subuh tu ada sembahyang lagi. Pendek katanya sekiranya kita kalau kita nak sudah sembahyang Isya tu, sudah kita sembahyang ba'diyah bagi Isya, nak tidur dah kitanya. Tidur tu tak nak bangkit, malahkan bangkit waktu subuh. Maka di situ selepas pada sunat Isya, maka kita teruskan witir.
Sekiranya kalau dalam program kitanya, sebab kita tu orang kerja, kita tak mampulah nak bangkit pukul 3, pukul 4 malam tu tak mampu. Sebab esok nak bekerja lagi, maka sunatkan kita berwitir selepas pada sembahyang isyak atau selepas pada sunat ba'diyah bagi isyak. Itu kalau tidak ada cadangan nak bangkit pada akhir-akhir malam. Tetapi kalau kita ada cadangan nak bangkit sembahyang tahajud, maka witir tu tangguh dulu. Selepas pada isyak, selepas pada ba'diyah bagi isyak, jangan kita solat witir lagi. Bahkan kita tangguhkan witir itu kemudian pada sembahyang tahajud atau sembahyang lain-lain lagi kalau kita ada nak buat pada akhir-akhir malam. Itulah maksudnya. Jadi pendekatannya witir itu setengah daripada sunat muakkad. Sembahyang witir itu setengah daripada sembahyang sunat muakkad, tetapi kalau witir pada bulan Ramadan terlebih muakkad. Semata-mata sembahyang witir itu muakkad, tetapi kalau witir dalam bulan Ramadan terlebih muakkad. Maka masa mana kita nak sembahyang witirnya ialah waktu dianya selepas pada isyak. Jadi selama mana tak sembahyang isyak, tak boleh nak sembahyang witir. Maka sekiranya kalau kita tak ada cadangan nak bangkit kat tengah malam nak sembahyang sunat lagi, maka witirlah selepas pada isyak. Tu balik terus tidur. Tidur tu bangkit subuh. Tetapi kalau kita ada cadangan pukul 3, pukul 4 tu ada nak bangkit solat tahajud, maka tangguhkan dulu witir. Nanti kita witirkan selepas pada semua sembahyang sunat. Itulah cara dia. Seterusnya al-israru bid-du'a'i. Al-israru bid-du'a'i, melahankan dengan berdoa. Jadi doa yang kita baca, tengok dulu, al-israru bid-du'a 367, al-israr bil-zikri. Jadi maknanya yang sunat pada ketika kita berdoa itu, kita berdoa dengan secara lahan. Zikir yang kita berzikir itu, kita berzikir dengan secara lahan, tak nyaringkan suara. Jadi pendek kata dua-dua tu disunatkan israrkan. Tak sunat kita menyaringkan suara ketika kita berdoa dan ketika kita berzikir. Itulah. Walaupun imam sekalipun. Walaupun imam sekalipun tak disunatkan bagi dia berdoa dengan nyaringan dan berzikir dengan nyaring. Walaupun imam sekalipun, apakah lagi kalau makmum, apakah lagi kalau sembahyang seorang diri. Tak disunatkan nyaringan baca doa, tak disunatkan nyaring pada berzikir. Melainkan nak mengajar kepada makmum. Maknanya kalau sekiranya masalah kalau imam tak nyaringkan suara baca berzikir, makmum tak tahu nak baca. Makmum tak tahu nak baca, tak tahu nak mulai di mana. Itu ghalib-ghalibnya tepatan kitanya. Kalau imam tak nyaringkan berzikir selepas pada solat, jadi kebanyakan makmum kitanya tak tahu nak baca. Tak tahu nak mulai di mana. Kena imam mulai astaghfirullahalazim, barulah makmum boleh kata. Contohnya begitu. Maka itu disunatkan bagi imam menyaringkan suara supaya jadi makmum tu boleh ikut. Begitu juga doa yang dibaca oleh imam sekiranya makmum itu tak pandai berdoa, artinya makmum itu nak amin kepada imam, maka bolehlah imam tu menyaringkan suara. Tetapi tilik pada asalnya berdoa dan berzikir itu tidak dinyaringkan. Doa dan zikir itu tidak dinyaringkan. Melainkan imam ada hajat kepada nyaring, maka bolehlah nak nyaringkan. Disunatkan nyaringkan pula. Sekiranya
Kalau tidak ada ke mana-mana, tidak ada apa-apa ajat kepada nyari, maka afdalnya lahankan suara pada berzikir dan pada doa. Malaikat kita nak jadi apa dia? Nak jadi sebagai apa dia? Kalau kita tak nyaringkan, orang tu tak pandai nak baca, tak tahu nak baca. Maka itu jadi bolehlah nak nyaringkan, bahkan disunatkan. 368 an yakhtasirul imam ad-du'a bihadratil ma'mumina. An yakhtasirah, bahawa meringkas. An yakhtasirah, bahawa meringkas oleh imam ad-du'a, akan doa dan juga zikir. Walaupun tak sebut di sini, begitu juga zikir. Bahawa meringkas oleh imam akan doanya bihadratil ma'mumina, di depan makmum. Maknanya kita apabila kita jadi imam dan ketika kita berdoa itu, maka janganlah doa yang kita doa itu panjangkan. Jangan terlalu panjang. Jadi ambil doa yang pendek-pendek supaya makmum itu dapat berdoa bersama dengan kita, dapat amin kepada doa kita. Sekiranya kalau kita memanjangkan doa, memanglah makmum tu setengah-setengah daripada makmum tu ada urusan lain lagi. Maka sekiranya kalau kita memanjangkan doa, maka menyebabkan dia bangkit belum berdoa selepas pada solat. Itu satu kerugian. Maka sunat bagi imamnya jangan memanjangkan doa apabila berdoa bersama dengan makmum. Imam doa, makmum nanti mengucap amin, maka makmum apabila imam tu apabila ada makmum di belakang dia dan makmum itu nanti mengucap amin pada doa imam, maka sunat bagi imam tu meringkaskan akan doa, jangan memanjangkan. Tetapi kalau masing-masing berdoa, imam doa cara dia, makmum doa cara dia, maka itu terserahlah kepada imam tu nak panjang nak pendek. Sebab ada juga setengah-setengah tempat tu apabila selepas pada beri salam masing-masing. Imam berzikir berdoa cara dia, makmum pun berzikir berdoa cara dia, maka itu bebaslah imam tu nak panjang nak pendek, itu bebas. Sekiranya kalau imam tu dia berdoa, makmum tu nanti mengucap amin, maka jangan panjangkan doa. Begitulah. Yang ke-369 raf'ul yadaini 'inda du'a, mengangkatkan dua tangan ketika berdoa. Disunatkan semata-mata doa kita tak angkat tangan tu dah hasil fadilah doa. Semata-mata kita baca doa, walaupun tak angkat tangan tu pun dah hasil doa. Jadi berdoa tak mesti angkat tangan. Berdoa tak nanti nak jadi doa tu tak mesti angkat tangan. Tetapi kalau kita angkat tangan itu sunat yang lain pula. Tak sempat baca. Kalau kita, jadi pendekatannya berdoa semata-mata berdoa itu adalah satu benda yang sunat. Adapun akad tangan tu satu sunat yang lain pula. Bukan katanya kalau tak akad tangan tu tidak sah berdoa, bukan begitu. Bukannya begitu. Jadi akad tangan tu satu benda yang jadi sunat bagi kita ketika kita berdoa. Sunatkan mengangkat tangan ketika kita berdoa. Nanti selepas lagi sepaklah tanya balik tak sempat baca. Jadi
disunatkan kita mengangkat tangan dua-dua belah tangan kalau tangan tu ada dua-dua, tapi tengah mereka tu kalau tangan ada sebelah saja maka akatlah sebelah tangan. Jadi kalau boleh akad kedua. Kalau ada keuzuran boleh akad sebelah, maka akadlah sebelah. Contohnya tangan kita sebelah lagi itu ada uzur, ada sakit kemasalan, tak kuasa kita nak akad, boleh akad sebelah saja, maka sunat juga akad sebelah saja. Bukan katanya nak akad kedua. Kalau sebelah lagi tak boleh akad, maka tak akad kedua. Itu bukan caranya. Kalau kita boleh akad kedua-dua belah, tak ada uzur apa, tidak ada apa keuzuran, maka kita akad kedua-dua belah tangan. Sekiranya tangan sebelah lagi itu tidak ada, artinya ada uzur, tak boleh nak akad, maka sunatnya kita akad sebelah tangan saja. Seterusnya an yakuna ar-raf'u halwal hazwal mankibaini. An yakuna ar-raf'u, bahawa adalah akad tangan itu hazwal mankibaini, membeteli dua bahu. An yakuna ar-raf'u, bahawa adalah akadkan tangan itu hazwal mankibaini, membeteli dua bahu. Sakat tu saja. Sakat tu saja, jadi maknanya tinggi dia tu sakat bahu. Kita akad tangan tu tinggi dianya sakat bahu. Itu maksudnya. Seterusnya al-isyaratu bisababatihi al-yumna 'inda ad-du'a. Ini dia masalah akad tangan membeteli dengan bahu itu. Ini kira katanya pada ketika ghalib, biasa-biasanya sakat itulah. Sakat itulah kita akad tangan tu tak lebih tinggi daripada dua bahu kita. Tak boleh ditinggi lebih pada dua bahu kita. Itu kalau keadaan biasa. Tetapi sekiranya kalau ada hajatan yang penting, maka boleh disunatkan kita meninggikan lagi tangan kita lebih tinggi daripada dua bahu. Sehingganya dicerita daripada Nabi SAW, apabila ada hajatan yang penting, maka Nabi meninggikan akad tangannya sehingga nampak ketiaknya. Nabi tinggikan akad tangannya sehingga nampak ketiak Nabi SAW. Jadi ketika keadaan biasa, doanya biasa, tidak ada hajat yang penting sekiranya, begitu kita akad tangan tu sekadar bahu saja. Sekadar bahu saja. Lepas tu tapak tangan tu menghadap kepada jihad langit. Sekiranya kalau ada pentingan sangat, hajat yang penting, maka tinggikan lagi akad tangan itu. Sebab Nabi apabila ada hajat yang penting, dia akad tangan lebih tinggi daripada dua bahu sehingga nampak ketiaknya. Itulah cara kita akad tangannya. Maka ada lagi lah cara dia akad tangan tu. Contohnya kalau kita seperti disebut di dalam bab haji, ketika kita bertawaf, selepas pada kita bertawaf tu, apabila kita berdoa, kita himpitkan dada kita kepada diri Kaabah dan akad tangan tingginya begini. Tinggilah, tinggi lepas pada kepala. Kita ada setengah-setengah kelakuan tu disunatkan sekiranya kalau ada boleh buat, kita himpitkan dada kita kepada dinding Kaabah dan kita akad tangan. Dan akad tangan tu lebih tinggi daripada kepala. Itu ada juga. Jadi maknanya
keadaan biasanya kita akad tangan tu lebih kurangnya kat bahu kita saja. Tetapi kalau ada peting tinggi lagi. Itulah kelakuan-kelakuan cara kita akad tangan. Maka kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung balik pada kata 371. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا